Okey, jom kita tengok bahagian A. Jawab semua soalan di bahagian ini dan tandakan pada ruang jawapan yang disediakan. Soalan nombor 1. Semua planet beredar mengelilingi okey, baik. So, adakah mengelilingi bulan, bintang, matahari atau orbit? So, tuliskan jawapannya. Okey, sama ada A, B, C atau D untuk soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Okey, kalau kita tengok Sasi dah jawab betul, Jasmine betul, Arif betul. Okey, Imran salah Imran. Imran salah. Okey. Yang lain-lain? Ilman betul. Okey. Baru betul. Baca soalan betul Semua planet beredar mengelilingi apa? Baik, Alisha Rahana betul. Okey. So yang lain-lain? Okey. Baik. So kalau kita lihat semua planet beredar mengelilingi matahari. C. Ya, matahari. Sebab ni semua planet beredar mengelilingi matahari. Okey. Baik. Soalan yang kedua. Yang kertas sampai bab berapa ada? Okey, kemungkinan besar bab 4 atau bab 5. Kita tengok dulu. Bab 4 dulu Baik, soalan nombor 2. Pergerakan bumi. Okey, yang mengambil masa 24 jam ialah adakah putaran atau peredaran atau siang dan malam atau kejadian 4 musim. So, jawapan. Okey, Prisha N dah bagi jawapan dan Jasmine. Okey, betul. Jasmine betul. Arif salah. Arif salah. Sasi betul. Okey, yang lain-lain? Yang lain-lain, Alisha Rahana betul. Yang lain-lain mana ni? Asyik orang sama je. Aiman Solihin mana? Aini Zahra mana? Okey, Fardin Zandi mana Fardin? Mana Fardin? Okey. Okey, dan juga Shane mana Shane? Okey. Baik. Okey, baik, bagus. Okey, Kisha, Aini Zahra, Lily, bagus Lily. Okey. Jawab, semua jawab. Cikgu nak semua jawab Semua pelajar jawab. Ada 20 orang dalam kelas ini, so semua orang jawab. Ya, supaya kita boleh sama-sama belajar. Okey. Baik. Soalan nombor 2, pergerakan bumi yang mengambil masa 24 jam ialah putaran. Putaran. Okey, bukan siang dan malam. Siang dan malam ini kesannya. Kesan putaran. Kesan putaran ialah kejadian siang dan malam. Kesan peredaran bumi adalah kejadian 4 musim. Ingat pergerakan bumi ada 2, iaitu putaran dan peredaran. Putaran bumi 24 jam, peredaran bumi mengelilingi matahari adalah mengambil masa 365 hari. So itu pergerakan bumi. Nampak tak? Pergerakan bumi, putaran, peredaran yang menyebabkan kejadian siang dan malam serta kejadian 4 musim. So, jawapannya adalah A. Ya. So, untuk soalan nombor 2, jawapannya adalah A. Baik, so ramai yang betul. Soalan yang ketiga. Putaran bumi bermaksud apa? Jawab. Putaran bumi bermaksud adakah pergerakan bumi mengelilingi matahari? Putaran bumi mengelilingi matahari. Baik. So kalau kita lihat Jasmine betul, Sasi betul, Arif salah Arif. Salah. Imran betul, Lily betul. Lain mana lain? Prisha N betul. Yang lain mana? Dini mana Dini? Dini. Jash. Jasmine dah. Kisha. Lavina mana Lavina? Lavina. Anci. Anci baru muncul. Ciming salah Ciming. Salah. Sebenarnya kalau kita lihat putaran bumi bermaksud pergerakan bumi pada paksinya. C. Pergerakan bumi pada paksinya itu dipanggil putaran. Putaran
So kamu jangan keliru dengan B, putaran bumi mengelilingi matahari, bukan. Bumi tak berputar mengelilingi matahari. Tapi berputar pada paksinya. Okay. It's okay, Anci. It's okay. Okay, pergerakan bumi mengelilingi matahari ini adalah peredaran bumi. So yang ini salah, bukan putaran. Ini pun salah, bukan putaran. Dan yang ini pun salah, bukan putaran. Okay, so nombor 3 jawapannya adalah C. Pergerakan bumi pada paksinya. The keywords untuk putaran bumi ialah paksinya. Ya, paksi. Paksi bumi. So nombor 3 adalah C. Take note benda ni Baik. Okey. Alamak, ini tak ada jawapan lah. Sebab memang tak ada jawapan. Okey, tak ada jawapan. Okey. Sorry. So ini mungkin typo lah kan. Okey. Nilai kecondongan sudut putaran bumi dari satah tegak ialah lebih kurang 22 darjah. 23,5 darjah Celsius. 23/1/2 darjah. Ya. Kalau ada 23, senang cerita 23 darjah lah. Kecondongannya ialah 23 darjah. Baik. Tak apa sebab dah tak ada jawapan kan. So kita tinggalkan. Soalan 5. Kejadian 4 musim. Okey, dan juga gerhana matahari. So maklumat di atas dapat dikaitkan dengan adakah A putaran, B peredaran, C siang dan malam, D graviti matahari. Baik, Prisha N, betul. Okey, Anci betul. Bagus Anci. Yang lain-lain? Okey, Sasi salah. Alisha Raihana betul. Kisha betul. Okey, Sasi salah. Okey, Arif betul. Jasmine salah, Jasmine salah. Aini Zara betul, Lily betul, Sasi betul, Teh Chiming betul. Okey, baik, bagus. Kejadian 4 musim dan gerhana matahari adalah disebabkan oleh peredaran. Peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian 4 musim, okey, iaitu musim panas, musim sejuk, musim luruh dan musim bunga dan juga gerhana matahari. So nombor 5 adalah B. Okey, peredaran. Baik. So kita lihat. Inilah dia gambarannya. Okey, tentang peredaran bumi mengelilingi matahari. Tiba-tiba soalan keluar. 6. Okey, kejadian solstice dapat dikaitkan dengan kedudukan yang mana? Okey, tengok betul-betul kedudukan ini. Okey, kalau kita lihat di sini kedudukan dia, okey, yang ini 1, 2, okey, 1, 2, kemudian 3 dan juga 4. Okey, baik, yang mana solstice-nya cikgu? Baik, harus diingat kalau yang solstice itu sebenarnya di kiri dan kanan. Maknanya di sini solstice, sini solstice. Okey, macam ni susunan dia, solstice. Manakala yang atas ni equinox. Okey, equinox dan bawah ini adalah equinox juga. Macam tu kamu susun. Okey. Kiri dan kanan solstice, atas dengan bawah adalah equinox. Kalau nak detail lagi macam mana cikgu? Yang atas equinox apa? Yang bawah equinox apa? Yang kiri solstice apa? Yang kanan solstice apa? Senang saja. Sebenarnya yang atas tu adalah equinox musim panas. Masa musim panas pula, musim bunga. Yang atas tu equinox musim bunga, yang bawah ini adalah solstice musim iaitu musim panas. Musim panas. Kemudian yang di bawah tu adalah equinox musim luruh. Ya, musim kita ambil iaitu musim luruh. Musim luruh. Okey. Dan juga yang di sini adalah solstice musim sejuk. Musim sejuk. Macam tu. Okey. So ingat
Kiri kanan solstice, atas bawah equinox. So bermula dengan equinox musim bunga, musim panas, musim luruh, musim sejuk. So dia flow macam tu. Dia akan berpusing macam tu. Okay. So bila kita dah tahu equinox musim bunga, solstice musim panas, maka kita dapatlah tahu bahawa kejadian solstice dapat dikaitkan dengan nombor 2 dan juga nombor 4. So jawapannya adalah C. 2 dan 4. Itu kejadian solstice. Baik. Ada sesiapa nak salin ke ni? Equinox musim bunga, solstice musim panas semua ni. Okey, nak contoh-contoh kat kertas soalan. Nak contoh-contoh dulu. Okey. Maklumlah kelas ni kelas revision kan. So banyak yang kamu dah lupa, sekarang nak refresh balik. Kalau yang dah ingat semua ni bagus. Kalau yang dah ingat semua ni bagus. Okey, kalau dah siap salin bagi tahu. Okey. Okey, supaya kita boleh lihat semula. Okey. Baik. Bab 1 sampai bab 4.2. Okey, bagus. Okey. Okey, done. Okey, baik. So, okey, bagus Jasmine. Okey, baik, bagus. Okey, itu soalan yang ke-6. Soalan yang ke-7. Kita lihat soalan ke-7. Okey, 22 Disember. Matahari tegak di garisan jadi. Okey, so maklumat di atas dapat dikaitkan dengan okey. Yang mana satu? Okey, yang mana satu? Ini adalah okey, saya tanya. Okey, di hemisfera utara atau hemisfera selatan? Tak tahu. Hemisfera utara, hemisfera selatan. Baik, sebenarnya matahari tegak di garisan jadi. Okey. Okey, ini jawapan dia memang ini memang jawapan dia musim sejuk. Okey. Baik, pada 22 Disember. Okey, yang ini clue dia pada tarikh ni. Tarikh dan juga di mana matahari tegak. Baik. Korang tengok dekat sini. Okey, cikgu tengok berdasarkan gambar rajah ni Gambar rajah ni. Okey. Cuba korang tengok betul-betul. Ingat lagi tak susunan garisan-garisan ni? Ingat lagi tak susunan garisan-garisan ni? Susunan garisan ini, kalau yang di atas ni adalah iaitu itu adalah garisan apa? Garisan Arktik, betul? Yang itu atas tu Arktik. Betul? Kemudian yang bawah ini adalah Sartan. Betul? Yang ini adalah Khatulistiwa. Yang tengah-tengah tu Khatulistiwa. Okey. Kemudian yang bawah Khatulistiwa adalah garisan jadi. Dan bawah sekali adalah garisan Antartik. Okey, 1 2 3 2. Ya. Okey. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita padam ni dulu. Okey. So jadi, nampak tak garisan tu adalah garisan jadi. Okey, di atas ni sebenarnya iaitu garisan jadi. So kalau kita lihat di sini, yang atas dia tu itu garisan jadi, khatulistiwa ni kat atas dia. Okey. Okey, so yang ini jadi. Baik, yang dikatakan matahari tegak di garisan jadi ni adalah apabila korang tengok betul-betul okey, iaitu korang tengok matahari ni bila dia tegak, dia kena kepada mana? Okey, iaitu bukan kena kepada mana, sekejap. Kita akan padam dulu. Okey, baik. So, kalau korang tengok betul-betul, garisan itu, matahari ni, dia tegak di garisan jadi. Nampak tak ni? Okey. Garisan jadi. Dia betul garisan jadi yang kena matahari dulu. Jadi, kalau kita buat sudut tegak, okey, garisan jadi yang kena matahari. Itu maksud dia. So, garisan jadi ini sebenarnya terletak di mana? Di hemisfera selatan.
So di hemisfera selatan. Ya. Jadi kawasan yang di atas ini, hemisfera utara ini akan mengalami musim sejuk. Mengalami musim sejuk. Jadi untuk menjawab soalan, okey, kalau kita kata nombor 7 ni, sebenarnya jawapan dia memang, okey, maklumat di atas dapat dikaitkan dengan musim sejuk. Betul. Betul Imran. Itu 21, 21, 23, 22. Ya betul. So maklumat di atas dapat dikaitkan dengan musim sejuk. Kat surah-surah Fal. Okey, baik. Baik, nombor 7 jawapannya adalah D, musim sejuk. Okey, iaitu pada 22 Disember dan matahari tegak di garisan jadi. Dan untuk 22 Disember, ingat okey, bahawa kalau macam equinox pada bulan berapa? Cikgu senang saja. Ini bulan 3, ini bulan 6, ini bulan 9 dan ini bulan 12. Kalau kita tukarkan kepada bulan, yang ini bulan Mac, yang ini bulan Jun, yang ini bulan September dan ini bulan Disember. So, solstice musim sejuk akan berlaku pada bulan Disember. So, bulan 12 ialah Disember. Nampak tak kat situ? Nampak tak kat situ? Susunan dia. Susunan iaitu peredaran bumi mengelilingi matahari dan kejadian 4 musim. Tak. Sebelum tu, faham ke tak faham ni? Apa yang cikgu conteng-conteng, apa yang cikgu cerita ni, faham ke tak faham ni? Faham Jasmine? Cikgu risaukan conteng-conteng kan korang, apa benda lah cikgu conteng ni kan? Okey. Okey. Jadi, itu cara bagaimana untuk kamu faham. Kalau tak faham, tak apa, bagi tahu je. Okey, nanti cikgu terangkan lagi. Ya. Kalau tak faham, tak apa, nanti cikgu terangkan lagi. Okey, soalan nombor 7 adalah D, iaitu 22 Disember dan matahari tegak di garisan jadi, itu adalah musim sejuk. Baik. Okey, soalan yang ke-8. Kita tengok soalan yang ke-8. Okey, soalan yang ini. Okey, soalannya adalah apakah musim yang akan berlaku selepas 3 bulan dari musim dalam foto di atas? Ingat apakah musim yang akan berlaku selepas 3 bulan dari musim dalam foto di atas? Kalau kamu tengok ni, ini adalah musim sejuk. Okey, tapi jawapan dia bukan musim sejuk sebab soalan dia tanya apakah musim yang akan berlaku 3 bulan selepas musim sejuk ini. So kalau kita berdasarkan gambaran yang ini, baik, selepas solstice musim sejuk, bulan 12 kan. Kemudian 3 bulan kemudian bulan 3 kan. So bulan 3 ni musim apa? Musim bunga. Nampak tak? Nampak tak? So dia flow 12, dia setiap 3 bulan. Selepas bulan 12, 3 bulan kemudian, equinox musim bunga. 3 bulan kemudian, 3 bulan musim bunga, kemudian masuk musim panas. 3 bulan musim panas, kemudian masuk musim luruh. 3 bulan musim luruh, kemudian masuk balik musim sejuk. Macam itulah flow dia. Di negara-negara Eropah, di negara-negara barat. Ada kejadian 4 musim. So, jawapan untuk soalan nombor 8, apakah musim yang akan berlaku selepas 3 bulan dari musim dalam foto di atas ialah musim bunga. Siapa yang tak faham bagi tahu. Kan. Siapa yang tak faham ke confuse ke apa bagi tahu ya. Jangan diam-diam je. Tak apa, nanti cikgu explain lagi. Ya. Baik. Soalan nombor 8 adalah A, musim bunga. Baik, soalan yang ke-9. Apakah yang berlaku dalam rajah di atas? Okey. So ini mudah saja. Okey. Ini mudah saja, iaitu kalau kita tengok betul-betul pancaran matahari tegak pada 0 darjah ini dan dia kena pada garisan apa ni? Kena garisan apa ni? Siapa yang ingat lagi yang cikgu bagi explain? Iaitu garisan jadi. Dia kena pada garisan
Ya, garisan jadi. Kat situ. So, bila kena pada garisan jadi itu, maka apa yang berlaku ialah kawasan kawasan kutub selatan akan mengalami akan mengalami 24 jam siang. Okey, 24 jam siang, manakala kutub utara 24 jam malam. Okey, so kita take note kat sini. Okey, kutub selatan mengalami 24 jam siang. Okey. Dan kutub utara pula, kutub utara 24 jam malam. Okey. So itu perbezaan dia. Okey. So kalau kita lihat di sini, bermakna apakah yang berlaku dalam darjah di atas? Kita boleh take note. Okey, kawasan adakah matahari tegak di garisan sartan? Salah. Kemudian waktu siang lebih panjang di hemisfera utara. Kita tahu kan yang kawasan atas ni adalah hemisfera utara. Yang di bawah ini hemisfera selatan. Okey. Jadi adakah waktu siang lebih panjang di hemisfera utara? Salah. Okey, sebab dia mengalami musim ataupun malam yang lebih panjang, bukan siang. Kutub utara mengalami 24 jam malam, inilah yang betul. Dan waktu malam lebih panjang di hemisfera selatan, salah. Baik. So, mungkin ada yang akan bertanya, cikgu, macam mana nak ingat semua ni? Sebenarnya, nak ingat semua ni adalah kita kena ingat gambar. Logiknya, katakan pancaran matahari macam ni. Logik dia kat segi matahari. So, apabila pancaran matahari tegak di garisan jadi, sudah tentulah kawasan ini akan mengalami waktu siang yang lebih panjang. Sebab apa tahu? Sebab kita tahu bumi akan berputar. Bila bumi berputar, berputar di atas spatsinya, mungkin yang kawasan atas ni dia akan siang malam, siang malam, siang malam. Tapi bayangkan orang yang berada di kutub selatan. Bayangkan orang tu berada di kutub selatan kat sini. Bumi ni berputar macam mana pun, dia akan berputar kat sini je. So dia akan sentiasa dapat matahari. Nampak tak? Ibaratkan macam semua orang berpusing jauh-jauh, kamu pusing kat situ je. Pusing kat situ, nampak matahari tu. Alah, macam siang dan malam pusing-pusing sama juga nampak matahari. Nampak matahari. Jadi, bermaksud apa? Kutub selatan akan mengalami 24 jam siang. Dan bayangkan, kalau di bahagian atas ni pula, kutub utara ni. Kutub utara ni pula, kita tahu bumi akan berputar. Berputar di atas spatsinya. Kalau di bahagian bawah, di bahagian bawah kutub utara tu, orang yang tinggal kat sini, dia akan mengalami, dia akan pusing kan? Malam siang, malam siang, malam siang. Tapi bayangkan kalau orang yang tinggal betul-betul di sini, dia akan putar kat sini je. Dia akan berpusing dekat sini je. Dia pusing dekat sini je. Jadi bila dia pusing kat sini, dia akan sentiasa tak dapat matahari. Sebab apa? Dia akan sentiasa terlindung daripada matahari. Matahari tak sampai. Cahaya matahari tak sampai ke kutub utara. Jadi dia dapat malam aja selama 24 jam. Jadi itulah logiknya. Daripada gambar pun kita tahu, oh logiknya macam inilah. Inilah logiknya. So berfikir secara logik itu berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar. So inilah yang cikgu cuba terangkan pada kamu. Berkaitan dengan soalan nombor 9. Baik, soalan nombor 9 adalah C. Ya. Dan soalan yang ke-10. Kawasan manakah yang akan mengalami waktu siang lebih panjang? Nampak tak soalan ni? Kawasan yang manakah akan mengalami waktu siang lebih panjang? Macam mana nak tahu cikgu? Tengok pancaran matahari ni. Pancaran matahari ni akan kena di bahagian garisan ini. So, yang akan mengalami waktu siang adalah di kawasan-kawasan ini. Betul tak?
Sebab kawasan itu yang paling dekat dengan matahari. Nampak tak? Paling dekat dengan pancaran matahari. Okey, paling dekat dengan pancaran matahari. Matahari dekat sini. Okey, matahari dekat sini. Jadi pancaran matahari ini menyebabkan kawasan ini akan mengalami siang yang lebih panjang, manakala kawasan kutub selatan bawah ini akan mengalami malam yang lebih panjang. Jadi nombor 10 kawasannya ialah mengalami waktu siang lebih panjang ialah A1 dan 2. Yes, betul Sasi. Baik. Lama-lama korang ni makin diam aja. Korang faham ke tak faham ni? Baik. Faham. Okey, Sasi faham je lah. Yang lain-lain ni. Okey, Adib Fahim, Aiman Solihin, Aini Zahra, Ain Zulaika. Okey. Tertinggal tengah kecap. Okey, baik. Tertinggal tengah kecap. Okey. Arif, Dini, Fadil Zandi. Okey. Ilman, Jasmine, tak apa. Kalau tak faham, bagi tahu. Bagi tahu. Okey, Jash, Kisha, Lavina, Lily, Shane, Sumita Devi dan juga Teh Chiming. Boleh faham Kalau tak faham, bagi tahu. Tak apa, cikgu boleh explain lagi. Benda ni senang je sebenarnya. Okey, Kisha, okey faham ya? Okey, baik. Baguslah, Vina. Okey, so harap-harapnya kamu akan faham. Dan mungkin kamu juga akan bertanya, cikgu. Mungkin ada yang bertanya, cikgu, tadi cikgu buat matahari kat sini. Okey. So sekarang ni yang kat sini soalan ni matahari kat sini. Saya tak faham lah cikgu macam mana boleh jadi macam tu. Baik. Sebenarnya, okey. Sebenar-benarnya lah. Senang cerita macam ni lah sebenarnya. Iaitu, yang kejadian yang di atas ini adalah kejadian yang di sini. Yang ini. Yang ini dia kecilkan jadi macam ni. Manakala yang ini pula adalah kejadian yang ini. Yang ini dia buat kat sini. Bersimpang siur dah. Okey, kertas cikgu. Nampak tak? So cikgu padam balik. Okey, supaya kamu lebih jelas. Nampak tak? Yang sebelah kiri itu sebenarnya yang ini adalah diambil matahari kat sini kan. Sebenarnya diambil gambar yang ini. So diambil yang itu saja. So ditunjukkan ke sini. Ya, manakala yang satu lagi tu pula adalah iaitu diambil daripada sini dan ditunjukkan di sini. Itu je. Itu je perbezaannya. Dia masih lagi dalam kertas saya full dengan conteng. Tak apa. Yang penting nak belajar kan. Nak belajar tak apa, kita conteng kertas kita. Kalau kita bersih-bersih conteng tu, buat apa? Itu tak belajar namanya. Biar kita kertas kita banyak conteng, maknanya kita belajar. Kan? Baik. Soalan 10. Kawasan yang manakah akan mengalami waktu siang lebih panjang? Iaitu kawasan A1 dan 2. Baik. Okey. Kita berhenti sekejap 2 minit untuk menghormati azan asar. Sekejap kita berhenti sekejap untuk menghormati azan asar. Sekejap 2 minit je. Sekejap Ini. Okey, so kita sambung berkaitan dengan soalan tadi. Baik, soalan 11. Okey, kita lihat soalan 11 di sini. Okey, iaitu berkaitan dengan ciri-ciri iklim di Malaysia. Okey, ingat ciri-ciri iklim di Malaysia ialah iklim khatulistiwa, hujan tahunan 2600 mm ataupun 3 julat suhu tahunan 15 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius, atau min suhu tahunan rendah ialah iaitu 15 darjah Celsius. So kedua-dua 3 dengan 4 ni memang salah lah. Memang salah. So jawapan dia adalah iklim khatulistiwa dan hujan tahunan 2600 mm. So jawapannya adalah A, 1 dan 2.
1 dan 2 Soalan 12. Contoh negara yang mengalami iklim yang sama seperti Malaysia ialah okey. Sama seperti Malaysia. Boleh Krishna. Okey. So ramai yang jawab okey, Myanmar. Okey. Krisha N jawab, Sasi pun dah jawab. Are you sure? Contoh negara mengalami iklim yang sama seperti Malaysia adalah Brazil, Indonesia, ataupun Myanmar, ataupun India, ataupun Australia. Jawapan sebenarnya apa? Jawapan sebenarnya mana ada Brunei kat sini Lily? Okey. Jawapan sebenarnya adalah salah. Ramai yang salah Sebenarnya yang mengalami iklim yang sama seperti seperti Malaysia ialah Brazil. Brazil Jawapan dia Brazil, bukan India, bukan Myanmar, bukan Australia, bukan. Kenapa saya confuse dengan C? Kenapa? Okey. Terlupa. Terlupa bukan. Okey. Bukan. Okey. Baik. Mau tak mau, okey, cikgu tunjukkan daripada sudut globe lah. Australia ada salji. Memanglah Australia ada salji. Okey. Baik, sebenar-benarnya negara yang mengalami musim yang sama seperti Malaysia sebenarnya adalah Brazil. Kerana apa ya? Kerana kalau kita lihat dia terletak di garisan khatulistiwa yang sama. Iaitu kalau cikgu letakkan grid line. Baik. So kalau tengok grid line korang tengok yang equator tu adalah garisan khatulistiwa. Baik, Myanmar jauh daripada Malaysia. Myanmar jauh daripada Malaysia. So dia takkan dapat cuaca sama seperti Malaysia, tak. Kemudian India. India pun sama. Jauh daripada Malaysia, maknanya jauh daripada garisan khatulistiwa ni. Jauh. Jadi cuaca tak sama. Kemudian kalau kata Australia, lagilah jauh. Australia ke bawah ni. Lagi jauh. Daripada garisan khatulistiwa. So sudah pasti cuacanya tak sama. Iklimnya tak sama. So iklim yang sama dengan Malaysia adalah iklim di negara yang sama dengan garisan khatulistiwa. So kalau kita tengok garisan yang sama dengan khatulistiwa adalah negara-negara seperti Republik Kongo ni. Republik Kongo dan seterusnya di mana? Iaitu di bawah ini, iaitu di Brazil. Nampak tak Brazil? Inilah dia Brazil. Iaitu negara yang terletak di garisan khatulistiwa yang sama. So sebab itu iklim Malaysia sama seperti iklim Brazil. Sama seperti iklim Brazil. Jadi itulah sebab kenapa iklim Brazil sama seperti iklim di mana? Iaitu di iklim di Malaysia. Jadi itu sebab dia sentuh khatulistiwa. Kita hampir-hampir. Kita dah dekat dah. Kita dah dekat dah dengan khatulistiwa, sebelah je. 5 darjah. Ya betul. Sebab tu India ada oranye kuning jauh kan. Brazil semua hijau. Ya betul. Jadi so itu sebab dia. So jawapan dia apa? Jawapan dia adalah Brazil. Sekarang semua dah faham kan? Memang Brazil lah secara teorinya dan secara praktikalnya memang betul itu adalah Brazil persamaan dia. Baik. So kita lihat di sini contoh negara yang mengalami iklim yang sama seperti Malaysia adalah Brazil. Baik. Soalan yang ke-13 kita tengok Baik. Soalan 13 kalau kita lihat terdapat 2 jenis hujan di Malaysia. Iaitu hujan apa? Adakah hujan relief,
hujan lebat, hujan petang, dan juga hujan perolakan. Mana jawapan dia? Okey. Hujan relief, hujan lebat, hujan petang, dan hujan perolakan. Yang ini mesti korang confuse. Alamak. Yang mana ni? Okey, tak apa. Okey, cikgu explain. Baik, sebenarnya hujan relief. Okey, hujan relief sebenarnya juga dikenali sebagai kecil sangat tulisan cikgu ni. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey. Sebenarnya hujan relief samalah dengan hujan bukit. Sama. Hujan relief itu sama dengan hujan bukit. Okey. So bila dah tahu tu baru tahu, oh ya ke? Okey. Baik. So sebenarnya hujan relief tu hujan bukit. Kenapa dipanggil relief? Kenapa dipanggil relief? Relief ni maknanya apa? Dia melepaskan, betul tak? Relief. Relief maknanya melepaskan. Jadi hujan bukit, kenapa berlaku hujan bukit? Kerana bila di kawasan bukit, apabila awan tu sampai ke kawasan bukit yang tinggi, so dia akan lepaskan hujan. Sebab tu dipanggil hujan relief. Sebab dia lepaskan hujan. Okey. So, itu dipanggil sebab hujan relief, iaitu hujan bukit sebenarnya. Okey. So, itulah dikatakan hujan relief. So, untuk soalan nombor 13, jawapannya adalah hujan relief dan juga hujan perolakan. So, jawapannya adalah B. Okey. Jawapannya adalah B. Okey. Baik. So, soalan 13 adalah B. Dan soalan ke-14. Lokasi kawasan yang menerima taburan hujan yang tinggi pada setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun akan menerima hujan yang banyak. So kat mana? Adakah di kawasan satu ni? Kawasan satu ni di Kedah. Kedah. Kawasan yang nombor 2 ni di mana? Di kawasan kawasan ni di Lorit ni. Kawasan di Lorit ni. Kawasan nombor 2 ni adalah kawasan di Banjaran Titiwangsa. Yang ketiga ni adalah kawasan di Johor. Dan yang keempat ini adalah kawasan di Terengganu. So yang mana agaknya kawasan yang menerima taburan hujan yang tinggi pada setiap akhir tahun? Adakah nombor 1, nombor 2, nombor 3 atau nombor 4? Yang mana? Yang mana? Siapa tahu? Okey. Cikgu. A. Okey, ini mulalah start main tembak je kan. Baik. Sebenarnya macam ni. Dia ada clue dia. Okey, korang dengar betul-betul clue dia. Clue pada soalan ni. Lokasi kawasan yang menerima taburan hujan yang tinggi pada setiap akhir tahun. Baik, bila akhir tahun, bulan berapa? Akhir tahun bulan berapa? Akhir tahun bulan Disember, betul? Disember. Jadi kalau bulan Disember, kamu kena tanya, iaitu apakah angin yang bertiup pada bulan pada bulan Disember. Ini yang kamu kena tahu. Apakah angin yang bertiup pada bulan Disember? Kita ada belajar 2 jenis angin. Iaitu kita ada belajar angin monsun barat daya dan satu lagi angin monsun timur laut, betul? Timur laut. Betul tak? Kedua angin ni yang bawa hujan kan? Baik, angin monsun barat daya dia bertiup daripada Mei hinggalah ke September. Manakala angin monsun timur laut
bertiup daripada November, okey, November hingga Mac setiap tahun. Jadi, sekarang ni, okey, apakah angin yang bertiup pada bulan Disember? Apa angin yang bertiup pada bulan Disember? Monsun barat daya ke monsun timur laut? Ya, Imran. Yang lain-lain ingat tak? Okey. So, yang bertiup pada bulan Disember adalah angin monsun timur laut. Sebab apa? Selepas November kan Disember. November, Disember, kemudian Januari, Februari, Mac. Betul? So, sudah tentulah Disember angin monsun timur laut. Kalau timur laut, okey, angin itu bertiup dari mana? Iaitu timur laut, kamu buatlah macam ni. Tanda arah mata angin, timur laut kat mana? Timur laut daripada sini kan? Daripada tepi tu kan? Iaitu arah inilah dipanggil sebagai timur laut. So di sinilah dia timur laut. Jadi bila angin akan bertiup dari arah timur laut, maka bila angin itu bertiup dari arah timur laut, maka angin itu akan begini, timur laut. So kawasan inilah yang akan menerima hujan yang paling banyak. Iaitu jawapannya adalah D. Ya, betul. Saya buat sakit. Ya, betul. Macam sekarang kan. Sekarang kita berada dalam bulan berapa? Sekarang kita berada dalam bulan Ogos. Sekarang kita berada dalam bulan Ogos, maka angin yang membawa hujan tu adalah angin monsun barat daya. Sebab, okey, angin monsun barat daya bertiup daripada Mei sampai September. Kita sekarang berada dalam bulan Ogos. Jadi, angin monsun barat daya bertiup di sini. Daripada sini. Daripada sini, monsun barat daya. Maka kawasan yang banyak mengalami hujan adalah kawasan di tepi-tepi ni. Kawasan sini yang akan menerima banyak hujan. Selangor, Negeri Sembilan, Perak. Jadi sebab itulah sekarang ni Selangor selalu hujan. Sebab angin monsun barat daya membawa hujan pada bulan ini. Iaitu angin monsun barat daya. Sekarang boleh faham? Jawapannya apa tadi? Jawapannya adalah ya, angin monsun. Untuk soalan ini, okey, jawapannya adalah angin monsun timur laut. Iaitu jawapannya adalah D. Yes. Baik. Kita hanya sempat untuk membincangkan soalan sehingga soalan 14 saja. So the next class kita akan bincangkan soalan seterusnya menggunakan bahan yang sama. So, teruskan untuk mengulang kaji dan kalau tak faham, boleh WhatsApp cikgu. Ya? Kalau tak faham, boleh WhatsApp cikgu. Untuk kita, untuk bertanya apa-apa juga soalan. Okey? Sekadar itu saja. Ya, Sasi nak tanya apa?